Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamin Alina binti Soib, nombor matriks 070157. Kami daripada kumpulan 4, Diploma Quran dan Sunnah A. Tugasan kumpulan kami bagi huraian ayat terpilih ialah Surah Baqarah ayat yang ke-6. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman sama saja kepada mereka sama ada engkau memberi amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman. Daripada ayat ini, kami dapat mengeluarkan 3 kalimah utama dan kami juga akan membandingkan tafsirannya antara tafsir An-Nasafi dan tafsir Suyuti. Yang pertama pada kalimah kafaru, iaitu orang kafir. Yang kedua pada kalimah sawaun, yang bermaksud sama ada. Dan yang ketiga, terakhir pada kalimah la yu'minun, iaitu mereka tidak akan beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Mardiah binti Muhammad Fazil, nombor matrik 071806. Jadi, saya akan menerangkan bagi kalimah kafaru untuk tafsir Nasafi. Tafsiran bagi ayat ke-6 surah Al-Baqarah adalah orang kafir merupakan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diperintahkannya. Kafir dalam erti kata jamaknya iaitu kufar, iaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, rasul-rasulnya, malaikat dan juga kitab-kitabnya serta hari kiamat. Untuk kalimah innal ladzina kafaru, kalimah kafaru bagi tafsir Nasafi ini, kenapa ia dipakai gelaran kafir kepada mereka, iaitu orang yang tidak beriman kepada Allah, kerana dalam hati mereka ada sifat menolak kebenaran. Perkataan kafir ini sebenarnya adalah berasal daripada perkataan kufur, iaitu adalah satu perkataan yang umum. Banyak jenis kufur sebenarnya. Contohnya ada yang syirik kepada Allah, ada yang menolak ajaran ataupun dakwah yang telah disampaikan oleh Nabi, dan juga ada yang telah tolak Al-Quran walaupun satu ayat. Kafir ini kalau kita lihat dari sudut tafsir Nasafi, ia adalah yang dimaksudkan dengan orang-orang kafir ini adalah orang yang menurut zahirnya Allah mengetahui tidak akan beriman, seperti mana yang telah disebut dalam tafsir Nasafi ini seperti Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Hal ini disebabkan oleh orang-orang kafir tidak dapat menerima peringatan adalah kerana hati dan pendengaran mereka tertutup, bahkan terkunci mati, tidak dapat memberi petunjuk, dan juga segala macam nasihat tidak berbekas pada mereka. Sesungguhnya orang-orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lainnya sama sahaja bagi mereka. Apakah kamu diberi peringatan? Dibaca anzartahum, iaitu dengan 2 buah hamzah yang dibaca secara tegas. Dapat pula hamzah yang kedua dilebur menjadi alif hingga hanya tinggal 1 hamzah sahaja yang dibaca panjang. Atau tidak kamu diberi peringatan, mereka juga tidak akan beriman. Hal itu telah diketahui oleh Allah, maka janganlah kamu berharap mereka akan beriman. Di samping itu juga, di dalam Al-Quran disebutkan bahawa orang-orang kafir iaitu ahli-ahli kitab dan orang-orang musyrik yang sangat ingkar kepada Rasulullah SAW, mereka tidak akan beriman walaupun diberi peringatan yang disertai dengan ancaman. Bagi mereka sama saja apakah mereka diberi peringatan keras ataupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husna Nadira binti Zakaria, nombor matrik 069064. Seterusnya, kalimah kedua bagi tafsir Nasafi ialah sawaun, iaitu sama sahaja. Maksudnya, sama ada kita bagi ancaman atau tidak kepada mereka, mereka tidak akan beriman walaupun diberi peringatan yang disertai ancaman. Bagi mereka sama sahaja, sama ada mereka diberi amaran keras atau tidak, mereka tidak akan beriman dengan amaran itu.
Amaran yang dimaksudkan itu ialah orang yang takut akan azab Allah dengan menegur maksiat. Jadi bila mereka ditegur oleh orang tersebut, mereka tetap tidak akan menerima dan tidak beriman dengan amaran itu. Dalam kerja dakwah ini, kita perlu sampaikan kepada semua orang tanpa memilih bulu dan tanpa mengira dia itu sahabat kita ataupun ahli keluarga kita, atau tidak kira dia orang kafir atau tidak. Selain itu, kalimah sawaun memiliki maksud kesamaan atau istiwa, iaitu ketinggian, dan pengertiannya sebagaimana yang dijelaskan dalam sumber-sumber. Kalimah yang ketiga bagi tafsir Nasafi ialah la yu'minun, iaitu mereka yang tidak beriman. Sama sahaja kalau beri peringatan atau tidak, kerana degil, mereka tidak akan beriman. Kerana orang degil tidak akan beriman. Tapi kita kena faham dulu maksud ayat ni. Kalau kita salah faham, kita akan ingat tiada gunanya kita nak berdakwah kepada orang kafir, sebab mungkin kita akan kata kalau kita bagi peringatan atau tak, mereka tak akan terima dakwah kita disebabkan mereka adalah orang kafir. Jadi konsepnya bukan begitu. Yang pertama, kita tak boleh tahu dia tu jenis macam mana, sama ada dekil atau boleh terima dakwah kita, sebab ianya adalah perkara dalam hati. Kalau kita menilai seseorang itu sendiri, ia sama sekali tidak tepat. Dan Allah pun tak tunjukkan tanda-tanda mereka untuk kita kenal mereka. Jadi, kita kena sampaikan dakwah kepada mereka. Yang kedua, setiap kali kita sampaikan dakwah kepada mereka, kita akan dapat faedah dengan dakwah kita. Walaupun mereka tidak akan berubah kerana dalam ayat ini Allah kata ke atas mereka. Jadi, mereka sahaja yang tak dapat faedah itu. Untuk dapat kekuatan iman, kita yang kena sampaikan dakwah kepada orang lain. Kalau kita tengok dari kisah Nabi Musa, Allah tetap menyuruh Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun. Walhal Allah dah tahu yang Fir'aun ni tak akan beriman sampai bila-bila. Tapi Allah suruh juga Nabi Musa pergi berdakwah kepada Fir'aun. Ianya akan meningkatkan iman Nabi Musa setiap kali baginda jumpa dan berdakwah kepada Fir'aun. Satu lagi, kita kena faham mereka tidak beriman yang dimaksudkan adalah orang yang telah didakwah berkali-kali tapi mereka masih tidak terima. Mereka menolak apa yang telah diberikan kepada mereka, yakni kitab suci Al-Quran. Bayangkan, kaum musyrikin Quraisy itu didakwa sendiri oleh manusia yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad. Dan cara Nabi berdakwah adalah yang paling baik. Walaupun begitu, mereka masih tidak terima. Bertahun-tahun Nabi berdakwah kepada mereka, tapi mereka masih tidak terima, malah menentang sekeras-kerasnya apa yang disampaikan oleh baginda. Itu tandanya Allah telah menutup hati mereka dari menerima ajaran Islam. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menghuraikan tentang kalimah kafaru, iaitu orang-orang kafir dalam tafsir Suyuti. Yang pertama, kufur kepada Al-Quran. Orang yang disebut sebagai kafaru bukan sahaja dikenai sebagai orang yang tidak mahu beriman, bahkan sebagai individu yang tidak percaya dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka, iaitu kitab suci Al-Quran. Ini termasuk kepada penolakan mereka terhadap wahyu, petunjuk dan kebenaran yang terkandung dalam kitab suci. Yang kedua, peranan sebagai pemimpin golongan munafik. Tafsir Suyuti mengatakan bahawa selain daripada kafir akidah, mereka juga merupakan pemimpin-pemimpin golongan munafik. Sebagai pemimpin, mereka memainkan peranan yang aktif dalam mengajar orang lain untuk menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Tindakan ini termasuk menolak petunjuk Allah dan ketidakmampuan mereka untuk mengakui dan mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Dan ini menggambarkan tahap kepimpinan yang memburukkan lagi akibat daripada tindakan yang mereka lakukan. Dan yang ketiga, mengingkari perintah Allah untuk beriman. Dalam konteks penolakan mereka terhadap Al-Quran, Tafsir Suyuti memperincikan bahawa mereka juga antara golongan yang mengingkari perintah Allah untuk beriman kepada kitab suci ini, iaitu Al-Quran. Ini menunjukkan sejauh mana keingkaran dan penolakan mereka
terhadap perintah Allah dan ajarannya. Melalui penjelasan ini, Tafsir Suyuti memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang sifat dan tingkah laku manusia yang disebut sebagai kafaru dalam ayat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Insyirah binti Muhammad Safri, nombor matrik 071767. Saya akan menerangkan berkenaan dengan kalimah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dari segi tafsir Sayuti. Antara perkataan yang terdapat dalam ayat itu adalah sawaun dan la yu'minun. Okey, saya akan menerangkan berkenaan perkataan sawaun dan la yu'minun. Jadi saya akan menerangkan perkataan pertama, iaitu perkataan sawaun. Sawaun ni bermaksud sama sahaja. Jadi dekat sini perkataan tu ditujukan kepada orang kafir. Orang kafir ni keadaannya sama sahaja sekiranya kita memberi dakwah kepada mereka ataupun tidak, kita memberi peringatan kepada mereka ataupun tidak memberi peringatan berkenaan Islam kepada mereka, keadaannya tetap sama sahaja. Mereka tetap menolak untuk beriman dengan Allah dan kitabnya. Mereka tetap tidak menerima segala dakwah yang diberikan kepada mereka, dan mereka ni menentang, ada yang menentang berkenaan dengan dakwah tersebut. Jadi apa yang kita dapat daripada maksud perkataan ni adalah kita sebagai orang Islam ni, kita tetap kena menjalankan tugas berdakwah, tidak kira mereka itu siapa, tidak kira bangsa, tidak kira warna kulit, sama ada dia ni adalah ahli keluarga kita ke, atau sahabat kita, saudara mara kita ke, malahan orang Islam ataupun bukan Islam juga, kita tetap kena teruskan kerja berdakwah ni selagi kita mampu. Jadi, perkataan seterusnya yang diambil daripada surah Al-Baqarah ayat 6 ni adalah perkataan la yu'minun. La yu'minun ni adalah bermaksud tidak beriman, yang ditujukan kepada orang kafir. Jadi, daripada perkataan la yu'minun ni juga, kita boleh terangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia telah menutup dan mengunci hati-hati mereka, menutup pendengaran dan penglihatan mereka, sehingga kan mereka ni tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan mereka ni tidak dapat berfikir pun berkenaan dengan petunjuk daripada Allah tu, disebabkan hati-hati mereka ni telah dikunci. Jadi, golongan yang dimaksudkan dalam maksud perkataan tersebut adalah golongan kafir yang sudah didakwah berkali-kali, tetapi mereka ni tetap juga tidak menerima dakwah tersebut. Mereka tetap menentang. Ada tu mereka ni membalas balik, menentang balik sesiapa sahaja yang berdakwah kepada mereka. Tapi ayat ni bukan sahaja ditujukan kepada kaum musyrikin Mekah pada zaman Rasulullah. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, ramai je yang tidak menerima dakwah daripada orang Islam. Mereka ni tidak dapat menerima tentang ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka menolak, ada tu yang menentang dengan keras dan membalas balik apa yang didakwahkan kepada mereka tu. Jadi, golongan-golongan yang menolak apabila kita berdakwah, golongan-golongan yang tidak menerima Al-Quran dan As-Sunnah, yang ingkar, mereka ni juga termasuk dalam golongan-golongan yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat tersebut. Jadi, kita kena faham betul-betul apa yang dimaksudkan daripada maksud perkataan ni. Sebab kalau kita salah faham, kita akan bersangka bahawa tidak ada gunanya kita berdakwah kepada mereka, tidak ada gunanya kita memberi peringatan kepada orang kafir kalau ia ni tetap tidak dapat menerima dakwah tersebut, tetap tidak menerima petunjuk tersebut. Sebaliknya, kita bersangka bahawa walaupun kita tahu mereka ni tidak dapat dan susah untuk menerima ajaran tersebut, teruskanlah juga untuk berdakwah. Kerana apabila kita banyak berdakwah, selagi mana kita berdakwah, selagi itu jugalah banyak faedah yang kita dapat.
Antaranya adalah dapat meningkatkan keimanan kita sebagai orang Islam. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kalimah kafaru. Persamaan bagi kalimah kafaru ini untuk kitab Suyuti dan juga Nasafi adalah kedua-dua tafsir menceritakan tentang hakikat orang kafir, iaitu mereka tidak beriman dan juga tidak mempercayai terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Nama saya Ainin Nazahah binti Ahmad, nombor metrik 068932. Seterusnya, persamaan tafsir Nasafi dan Suyuti bagi kalimah sawa'un. Persamaan orang-orang kafir antara kedua-dua tafsir ini adalah mereka tetap menolak untuk beriman kepada Allah dan kitab yang diturunkan kepada mereka, yakni Al-Quran. Walaupun mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan yang disertai dengan amaran, keadaan mereka tetap sama. Hal ini disebabkan oleh terkuncinya hati dan tertutupnya hati mereka terhadap petunjuk dan hidayah Allah. Akibatnya, mereka tidak dapat menerima teguran dan tidak terkesan dengan ancaman yang Allah berikan kepada mereka. Jadi, golongan kafir ini pasti masuk ke neraka dan mendapat murka Allah oleh kerana tidak beriman kepada Allah dan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Nama Nur Akmal Farzana binti Muhammad Hamami, nombor metrik 069752. Ayat ke-6 surah Al-Baqarah memberikan gambaran mendalam tentang sifat dan sikap orang-orang kafir terhadap kalam Allah. Dengan kalimah la yu'minun yang bermaksud mereka tidak akan beriman. Penekanan pada kata la yang bermaksud tidak menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk mengubah pandangan atau keyakinan mereka. Ini bukan hanya sekadar penolakan sebagai contoh perkataan yukadzibun yang bermaksud mereka mendustakan, tetapi menolak sungguh-sungguh petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Arab, bentuk kata kerja yang digunakan yu'minun menunjukkan tindakan yang berlaku secara terus-menerus ataupun berulang. Oleh kerana itu, ungkapan la yu'minun ada maksud tersirat bahawa penolakan ini bukan hanya sesaat tetapi bersifat secara berterusan dan tidak berubah. Ayat ini juga menekankan bahawa keberanian atau keberhasilan Rasulullah SAW dalam memberikan peringatan tidak akan mengubah sikap mereka. Baik Rasulullah memberikan nasihat dengan penuh kasih sayang ataupun dengan keras, tidak ada perbezaan dalam reaksi orang-orang kafir. Ini mencerminkan kerasnya hati mereka dan keteguhan sikap mereka dalam menolak kebenaran, iaitu Islam. Secara keseluruhannya, ayat ini memberikan pemahaman secara mendalam tentang sifat penolakan yang keras dan teguh dari pihak yang tidak beriman, iaitu orang-orang kafir. Ini menggambarkan betapa sulitnya ataupun sukar untuk membuka hati dan fikiran mereka terhadap menerima petunjuk daripada Allah. Kedua-dua tafsir ini menyatakan mereka adalah orang-orang yang tetap menolak untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan tidak mendapat petunjuk daripada Allah walaupun telah diberikan peringatan. Seterusnya ialah perbezaan bagi kalimah kafaru dalam Nasafi dan juga Suyuti. Dalam tafsir Nasafi, orang-orang kafir yang dimaksudkan adalah sifat dan hakikat kekufuran mereka. Allah telah mengetahui bahawa mereka telah jelas dan nyata tidak akan beriman kepada Allah dan kitab suci Al-Quran. Contohnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan seumpamanya. Golongan seperti ini, sekalipun diberi peringatan dan ancaman, mereka tetap tidak akan beriman. Dalam tafsir Suyuti pula, golongan orang kafir yang dimaksudkan adalah golongan yang bersekutu, yakni golongan orang yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka menyangkal atau menentang perintah Allah dan melakukan larangan Allah. Mereka juga tidak mempercayai
apa yang telah diturunkan kepada mereka, iaitu Al-Quran. Selain itu, Allah telah menyebut bahawa mereka inilah yang mengubah kurniaan dan nikmat Allah kepada kekufuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musfirah binti Muhammad Faiz Hakimi. Nama matrik saya 071622. Hari ini saya akan menerangkan kalimah sawa'un pada ayat ke-6 surah Al-Baqarah menurut tafsir An-Nasafi dan tafsir As-Suyuti. Persamaan antara kedua-dua tafsir ini dalam menafsirkan kalimah sawa'un ialah kedua-dua tafsir ini menyebut tentang keadaan orang kafir yang mana jika diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap saja enggan beriman kepada kitab Al-Quran. Tafsir An-Nasafi menjelaskan sawa'un dengan makna istiwa, yakni sama. Perkataan sawa'un juga boleh digunakan sebagai sifat ataupun masdar. Imam Nasafi juga ada membahaskan tentang nahu, yakni kalimah sawa'un merupakan marfu' dan khabar kepada inna, yakni inna pada ayat innal ladzina kafaru. Sawa'un juga merupakan khabar muqaddam, yakni khabar yang berada di depan ayat, maka a'anzartahum merupakan mubtada'nya. Manakala tafsir As-Suyuti pula tidak membahaskan tentang nahu, tetapi banyak membahaskan tentang bagaimana orang kafir menolak peringatan yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas yang mana menjelaskan tentang mereka, yakni orang kafir telah mendustakan apa yang ada dan datang pada mereka. Maka bagaimana mereka akan terima peringatan yang dibawa oleh Nabi? Selain itu, ada juga riwayat yang menjelaskan bahawa orang kafir itu mengikuti syaitan dan syaitan itu telah menguasai mereka dan Allah telah menutup hati-hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Maka orang kafir itu tidak dapat melihat petunjuk, tidak dapat mendengar, memahami dan juga berfikir. Perbezaan antara Suyuti dan Nasafi ialah, bagi Suyuti, sekiranya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh menutup hati, pendengaran dan penglihatan kepada sesiapa yang dikehendakinya, sehinggakan petunjuk itu tidak dapat sampai kepada mereka, baik dari segi hissiyah dan ma'nawiyah. Tetapi, kita kena faham, tafsiran di sini bukan maksud Allah memang tidak mahu bagi hidayah kepada orang-orang kafir tersebut, tapi Allah dah sampaikan melalui dakwah Rasulullah SAW dan baginda pun dah berulang kali sampaikan dakwah. Kalau kita lihat dari kalimah la yu'minun, dia guna fi'il mudhari' dan seperti yang kita tahu, fi'il mudhari' ni kita guna untuk sesuatu kata kerja yang sedang berlaku. Jadi, jelaslah kat sini orang-orang kafir itu memang tidak mahu menerima dakwah Rasulullah SAW. Sampaikan Allah menutup hati mereka terus daripada menerima petunjuk dan hidayah daripada Allah. Daripada tafsiran Suyuti ini, kita dapat jadikan sebagai peringatan kepada umat Islam yang lain untuk memahami kesukaran dan tentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan ajaran agama. Seterusnya, bagi tafsir Nasafi pula lebih menekankan tentang sifat-sifat secara terperinci orang-orang yang tidak beriman. Mereka yang dikatakan tidak beriman ini adalah orang yang menolak Al-Quran dan tidak mahu menerima dakwah meskipun diseru ke arahnya berkali-kali. Orang-orang yang tidak beriman bersifat keras kepala dan menolak dengan bersungguh-sungguh petunjuk Allah. Meskipun mereka dipanggil berkali-kali menuju kebenaran melalui Al-Quran dan dakwah Rasulullah, hati dan fikiran mereka tetap tertutup, menolak daripada menerima ajaran yang sepatutnya membimbing mereka ke jalan yang benar. Kesimpulannya, perbezaan kalimah la yu'minun bagi tafsir As-Suyuti menekankan bahawa mereka tidak akan beriman atas sebab Allah telah menutupi hati mereka. Mahu dijadikan cerita, teguhnya hati orang-orang kafir dalam penolakan mereka terhadap kebenaran. Manakala bagi tafsiran Nasafi lebih menekankan tentang sifat secara jelas orang yang tidak beriman. Itulah tadi pembentangan daripada kumpulan kami dalam menafsirkan 3 kalimah, yakni kalimah pertama, kafaru, kalimah kedua, sawa'un, kalimah ketiga, la yu'minun. 3 kalimah ini telah dipilih dalam kumpulan kami dan telah
ditafsirkan menurut tafsir An-Nasafi dan juga tafsir As-Suyuti. Sekian, terima kasih.